Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Masih lagi dalam hadis berkenaan puasa sunat. Sebelum kita melangkah kepada hadis tentang ibadah haji dan umrah, baik, pada siri yang lalu saya telah berkongsi dengan tuan-tuan hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang berpuasa min muslimin, tidak ada mana-mana muslim yang berpuasa yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Yang berpuasa kerana Allah, merujuk kepada puasa sunat kerana ada perkataan fi sabilillah, mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan ataupun memberi dia perlindungan jauh daripada api neraka 70 tahun. Maksudnya jarak menunjukkan bahawa dia dijauhkan daripada api neraka jarak perjalanan 70 tahun. Bukan nak literally 70 tahun tu tak. Tetapi maksud di sini Allah menjauhkan dia sehabis-habis jauh daripada neraka. Ini merujuk kepada puasa sunat, siapa yang berpuasa lillahi ta'ala, bukan kerana matlamat lain. Kemudian saya dah sentuh tentang puasa di dalam bulan Syawal. Hadis yang maklum, semua orang tahu, man shamma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lengkap, kemudian dia puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Jadi siapa yang tak lengkap ataupun tidak sempurna Ramadan, dia kena sempurnakan dululah, dia kena qada. Jadi bagi mereka yang sudah lengkap berpuasa Ramadan, maka disusuli dengan 6 hari. 6 hari tidak disyaratkan berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Bukan bermaksud kena kalau dah start mula berpuasa pada hari yang pertama, contoh pada 5 Syawal ya, bukan bermaksud dia kena buat 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 hari kan. Tak, tidak disyaratkan bersambung. Boleh diselangi dengan beberapa hari, yang penting dia dilakukan di dalam bulan Syawal. Ini istilahnya orang panggil puasa 6. Dan ada yang kata, ada raya perayaan baru ke, raya puasa 6? Tak, kita tak buat raya baru. Raya sama ya. Kita tidak membuat ataupun nak reka perkataan raya menurut syariat yang lain. Oh, ni bagi orang puasa 6 dia ada raya dia. Tak, sama saja. Cuma bagi diri dia, dia telah menyambut perayaan yang sebenar apabila dia telah selesai melakukan ibadah puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Dan tidak ada masalah pun kita nak menggunakan perkataan raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya keenam. Orang kata raya sehari ya, raya pertama ya. Mana boleh sebut raya kedua, raya tiga, raya dah habis. Kamu telah reka satu benda yang baru dalam agama, buat raya sampai sebulan. Tak.
Mana ada orang Islam yang beranggapan sebegitu. Semua orang tahu raya yang sebenar 1 Syawal je. Tapi dia menggunakan istilah ataupun dia menggunakan nama raya ke-5, ke-6. Itu bukan bermaksud dia telah menghukum ataupun dia telah menyamakan 5 Syawal dengan 1 Syawal. Cuma panggilan saja, itu tak ada masalah. Sebab ada yang mengatakan tak boleh panggil raya ke-5, kena kata 5 Syawal. Sama je. Tak boleh panggil raya ke-6, kena panggil 6 Syawal. Sebab itu orang mana-mana Muslim yang waras, dia tidak beriktikad seperti tanggapan. Kadang-kadang ni kita yang cipta persepsi, kita yang cipta stigma, benda-benda yang buruk, tanggapan yang tak baik. Lepas tu kita sendiri yang jawab. Jadi kebanyakan orang dia begini, dia cipta isu padahal tak ada isu. Dia cipta isu, kemudian dia sendiri bertindak sebagai orang yang menjawab. Orang nampak hero lah, padahal benda tu dia sendiri yang buat. Orang tak anggap begitu pun. Contoh, macam orang yang menziarahi kubur. Dia kata orang sembah kubur. Tak, dia yang mencipta persepsi, tanggapan buruk. Pergi kita duduk, contoh pergi kubur ramai-ramai baca Quran, bagi kubur ramai-ramai kita berdoa di kubur, benda bagus. Kemudian dia cipta pandangan buruk, dia yang mencipta tanggapan buruk. Kemudian dia sendiri bertindak sebagai orang yang menjawab dan membela fahaman tersebut. Ini dipanggil apa? Kita yang cipta isu, kita yang jawab. Ini orang kurang cerdik lah dia bagi. Baik, habis tentang berpuasa di bulan Syawal. Syawal pun nak habis lah. Okey, berpuasa di bulan Syawal 6 hari, maka fadilat dia semua tahu. Kemudian daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali ولا تخص اليوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Hadis Muslim. Nabi SAW mengatakan, jangan kamu mengkhususkan, mencipta di malam Jumaat itu dengan melakukan ibadat yang istimewa berbanding malam lain. Ini maksudnya apa? Habis kalau macam tu malam Jumaat tak boleh baca Yasin lah. Kena faham dulu. Di sini Imam Nawawi ada membuat satu komentar tentang apa yang dinamakan sebagai salat raghaib. Pernah dengar salat raghaib? Salat raghaib, Imam Nawawi dia ada komen sikit lah. Sebahagian orang yang mengkhususkan ibadat malam Jumaat ni berbeza dengan ibadat malam lain. Maksudnya dia mengagungkan ibadat di malam hari Jumaat. Jumaat ni kena buat ibadat special sikit. Ada solat raghaib nama dia. Dia yang mewajibkan, dia yang mengkhususkan. Bukan kata dia baca, tak baca Yasin pun tak apa, tak baca Yasin pun tak apa, buat ibadat sembahyang witir, tak sembahyang pun tak apa. Okey, itu tak ada masalah. Tetapi dia yang mengkhususkan dengan maksud dia mengatakan ada pada malam Jumaat kelebihan tertentu. Bila seorang yang melakukan ibadat sekian-sekian pada malam Jumaat, maka dia dapat fadilat sekian-sekian. Maka Imam Nawawi mengatakan, ulama menghukum orang yang mengkhususkan ataupun ibadat yang khusus pada malam Jumaat yang dinamakan salat khusus, dipanggil salat raghaib pada malam Jumaat, sebagai bid'ah. Ini kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, sebagai salat yang bid'ah, yang diadakan, yang tidak ada sandaran daripada Nabi dan juga tidak ada sandaran daripada sahabat. Sama ya. Memang kita akui bahawasanya hari Jumaat dia ada kelebihan dia. Hari Jumaat dia ada kelebihan. Tetapi kelebihan hari Jumaat itu tidak bermaksud ada
kelebihan ada solat-solat yang tertentu, ada bacaan-bacaan yang tertentu. Awak nak baca Yasin, tak baca Yasin, terpulanglah, tak ada masalah. Tidak ada siapa pun yang mewajibkan dan tidak ada siapa pun yang mengharamkan, tak ada masalah. Kemudian nak melakukan solat witir, aku mesti buat solat witir ataupun solat sunat malam Jumaat kerana ada fadilat tertentu, ada fadilat sekian-sekian, ini salah. Tapi kalau dia rutin dia melakukan sedemikian, maka itu tidak menjadi masalah. Kemudian kata Nabi, wala takhussu yaumal jum'ah bisiyamin, jangan kamu khususkan hari Jumaat untuk berpuasa, tak sama dengan hari-hari yang lain. Hari Jumaat mesti puasa khas, ada pada hari Jumaat. Memang walaupun dalam Islam kelebihan hari Jumaat ataupun adanya hari Jumaat ini bagi menggantikan ulama-ulama Yahudi, masyarakat Yahudi yang yang membesarkan hari Sabtu, yang membesarkan hari Ahad. Seperti mana dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum, jangan berpuasa pada hari Sabtu. Ini macam mana kita tak faham? Hadis ini nampaknya macam umum. Jangan berpuasa pada hari Sabtu. Fa illam yajid ahadukum, kalau kamu tidak ada illa liha'aha ainabin, tidak ada, ini mengisyaratkan apa? Liha' ini adalah kulit anggur. Aw auda syajaratin falyamda'hu, kalau kamu tidak ada pada hari Sabtu kecuali kulit anggur ataupun ranting kayu, Nabi kata hendaklah kamu makan mamah. Isyarat kepada apa? Supaya kamu tidak dinamakan berpuasa pada hari Sabtu. Baik, apa yang berlaku pada hari Sabtu? Adakah secara mutlak hadis ini melarang berpuasa pada hari Sabtu? Tidak. Hadis ini bukan diamalkan secara mutlak asal hari Sabtu tak dipuasa. Bukan. Kerana dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Aksara ma kana yasumu minal ayyam yaumus sabti wal ahad. Nabi berpuasa juga hari Sabtu, tapi dikaitkan dengan apa? Sabtu dan Ahad. Kalau nak puasa hari Jumaat, tadi saya kata tak boleh puasa hari Jumaat berdasarkan hadis, kecuali Jumaat dan Sabtu selepas, ataupun Khamis dan Jumaat. Maka yang dilarang adalah ifrat. Ifrat ini menunggalkan. Puasa hari Jumaat sahaja. Macam kita nak puasa 6, ataupun kita nak puasa sunat-sunat yang lain. Saya nak puasa hari Jumaat sebab saya beranggapan hari Jumaat ni ada kelebihan khusus. Ini salah. Ataupun saya nak berpuasa pada hari Sabtu, kerana pada hari Sabtu ni ada ganjaran yang tertentu. Ataupun hari Ahad sahaja, Sabtu saja, ini yang tak boleh. Kecuali yang pertama, hari Sabtu itu jatuh puasa fardu bagi diri dia, puasa Ramadan ataupun puasa nazar yang jatuh pada hari Sabtu, ataupun pada hari Ahad, ataupun pada hari Jumaat, ataupun dia memang tak niat nak puasa hari Sabtu, dia niat hari bulan, tengok jatuh pada hari Sabtu ataupun hari Ahad. Baik, kenapa Nabi melarang berpuasa khusus pada hari-hari yang tersebut, terutamanya Sabtu dan Ahad? Sabtu dan Ahad kalau digabungkan boleh. Yang tak boleh, buat Sabtu sahaja ataupun Ahad sahaja. Nabi kata apa? Innahuma yawma aidin lil musyrikin, kerana Sabtu dan Ahad itu adalah hari perayaan bagi orang-orang musyrikin. Wa ana uridu an ukhalifahum, dan aku nak supaya berbeza dengan orang-orang bukan Islam. Baik, contohlah, kita pernah mendengar ayat walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Ayat ni menceritakan tentang masyarakat Yahudi yang hidup zaman Nabi Musa. Yahudi ni hari kebesaran mereka adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Macam kita orang Islam hari Jumaat. Sehingga ada larangan khusus pada hari Jumaat, terutamanya ketika khatib naik atas mimbar. Larangan khusus ketika mana khatib naik atas mimbar. Apa larangan dia? Wazarul bai'. Wazarul bai' dengan maksud berhenti sekejap urusan jual beli. Ini bagi laki-laki. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bila diseru dengan maksud azan pada hari Jumaat, khatib nak naik atas mimbar, maka ada larangan khusus pada hari itu ataupun pada masa itu adalah tinggalkan urusan jual beli. Tapi bila dah selesai, wabtaghu fadlan, carilah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Tak ada masalah. Sekejap ya masa tu kan, sekejap saja. Masyarakat Yahudi dia ada sambutan pada hari Sabtu, ataupun dalam ni dipanggil Sabat. Sabat ini hari Sabtu lah, memuliakan hari Sabtu, sehingga Allah mengatakan apa? Walaqad alimtumul ladzi, kamu mengetahui mereka yang i'tadau, yang melampau batas, fis sabti, pada hari Sabtu. Kerana hari Sabtu ni Tuhan larang. Orang Yahudi, Allah melarang mereka apa dia? Jangan menangkap ikan hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari ibadat bagi mereka. Macam kita hari Jumaat. Tapi mereka degil. Mereka kata hari Sabtu lah ikan banyak. Kan? Hari Sabtu lah ikan banyak. Jadi mereka tidak menangkap ikan hari Sabtu, dengan maksud mereka tidak turun ke laut hari Sabtu. Mereka tahan pukat hari Jumaat, hari Sabtu pergi ambil saja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fakunu qiradatan khasiin. Maka mereka ni faqulna lahum, mereka menjadi kera, jadi monyet. Ini Allah Ta'ala ubah. Ada dua pendapat. Yang mengatakan ubah perangai, jadi perangai beruk, jadi perangai monyet, jadi punya perangai kera. Dan ada yang mengatakan ubah fizikal. Pandangan yang kedua mengatakan ubah fizikal, jadi macam monyet. Jadi mereka, Allah Subhanahu Wa Taala, umat dulu Allah bayar cash, tak tangguhlah. Jadi apa yang ada di sebalik hari Sabtu dan juga hari Ahad, kerana ia adalah perayaan. Perayaan ni dengan maksud apa? Hari kebesaran. Wa ana uridu an ukhalifahum. Nabi kata, aku nak supaya bercanggah ataupun berbeza dengan mereka. Baik. Sejarah, apabila Nabi SAW sampai di Madinah, masyarakat Arab di Mekah dan Madinah, mereka budaya hampir berbezalah, boleh dikatakan beza. Adatnya lain, budayanya lain. Sebab apa? Apabila contoh Nabi duduk di Madinah, duduk di Mekah, orang Mekah ni dianggap sebagai fahaman mereka pada jahiliah ni fahaman kuno. Apa dia fahaman mereka yang melampau sehingga mereka digelar jahiliah? Yang pertama, menindas anak yatim. Yang kedua, membunuh kanak-kanak perempuan ataupun bayi perempuan. Tidak menghormati wanita, menzalimi hak orang lain, fahaman menyembah berhala. Maka dengan sebab kepincangan masyarakat Arab di Mekah ni, mereka dipanggil sebagai jahiliah. Jahiliah ni maksud apa? Rosak dari segenap segi. Rosak dari segenap segi. Fahaman salah, dia punya dari sudut sosial pun rosak, dari sudut, semua sudut rosak. Bila Nabi hijrah ke Madinah, baginda mendapati orang Madinah ni budaya lain, tak sama macam orang Mekah. Nabi lihat orang Madinah ni menghormati orang perempuan. Orang perempuan ada hak dia.
Mereka menghormati, memberikan hak kepada anak yatim. Mereka tidak menzalimi orang. Wanita dapat hak sama rata. Mereka kelihatan lebih advance lagi fahaman dia berbanding orang Mekah, walaupun mereka bukan Islam waktu itu. Walaupun sebelum daripada hijrah tu Nabi mendapati orang Madinah ni bukan Islam, tapi dari sudut perangai pun lemah lembut, cakap pun lembut. Orang Mekah ni dia kasar. Sebab rupa-rupanya orang Madinah ni yang boleh menyebabkan mereka, budaya mereka berubah tak seperti Arab di Mekah, kerana mereka bergaul dengan Yahudi. Mereka bergaul dengan Yahudi. Yang penduduk di Madinah ni bukan orang Arab saja, Yahudi pun ada. Di Mekah tak ada Yahudi, di Madinah ada Yahudi. Bani Mustalik, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Bahkan Yahudi itu duduk lama lagi, beratus tahun sebelum Nabi datang. Kenapa Yahudi? Sebab Yahudi mereka mengamalkan isi kandungan Taurat. Maksudnya isi-isi kandungan Taurat tu ada yang mereka seleweng, ada yang mereka amal. Jadi mereka mengamalkan wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan ni lebih bersifat realistik dengan keadaan semasa. Lebih bersifat realistik dengan keadaan semasa. Tidak ada tidak menzalimi orang lain, tidak makan riba dan sebagainya. Kalau orang Mekah, riba ni ad-dha'afan mudha'afah, berlipat-lipat kali ganda, sampai ke matilah kena bayar hutang. Ini orang Mekah zaman jahiliah. Teruknya mereka ni sistem ekonomi sangat teruk, kerana mereka mengamalkan riba nasiah. Riba nasiah maksudnya apa? Contoh, saya pinjam 10,000, janji nak bayar sebulan, sampai sebulan tak bayar, berlipat kali ganda kena bayar. Naik interest dia bukan main, lebih tinggi. Kan tu apa? Riba nasiah. Nasiah ni bertangguh. Orang Madinah tak buat macam tu. Masyarakat Madinah walaupun mereka belum Islam, mereka tak mengamalkan seperti itu. Sebab itu kalaulah duduk di Mekah, jahiliah Mekah ni, kalau yang miskin sampai ke matilah miskin. Kalau yang kaya bertambah kaya. Kerana tu sistem ekonomi teruk. Sebab tu dipanggil sebagai jahiliah, rosak dari segenap segi. Rupanya jarak antara Mekah Madinah ni bukan jauh, 400 km lebih ya, tapi berubah. Dia punya culture dia berubah, semua berubah. Rupa-rupanya Nabi siasat tengok, mereka bergaul dengan Yahudi. Dan Yahudi itu pula Yahudi yang orang tak tahu kata Yahudi. Maksudnya apa? Yahudi tapi dah macam Arab. Kita panggil apa? Asimilasi. Maksudnya perangai macam orang Arab, makan makanan Arab, pakaian pun pakaian orang Arab, muka pun muka macam Arab. Apa lagi? Cakap pun bahasa Arab. Jadi kalau kita sendiri pergi tengok, saya tak boleh beza ni. Mana Muslim Arab Ansar, mana Yahudi, maka saya tak dapat nak bezakan. Maka Nabi SAW berikan Nabi buat satu pembeza lah, pengukur, nak ukur ni Muslim ataupun non-Muslim. Maka Nabi kata orang Islam kena simpan janggut, nipiskan misai, cukur misai ataupun nipiskan misai dan simpan janggut. Supaya apa? Supaya membezakan awak Muslim, ini Yahudi. Sebab muka sama, pakaian sama, makanan sama, cakapan sama. Bukannya hadis tentang simpan janggut, cukur misai, gunting misai itu adalah satu perintah untuk kita. Ini orang salah faham hadis. Baik, macam mana salah faham hadis? Dia kata orang Islam, kalau tuan-tuan dengar, ustaz mana dia kata apa? Orang Islam kena simpan janggut, wajib simpan janggut. Tak boleh simpan misai, kena ada janggut, kena potong misai. Kalau tak, dia macam Yahudi. Apa punya fahaman yang salah ni? Salah faham. Sebab apa salah faham? Nabi cakap tu dalam konteks tak boleh beza Muslim dan bukan Muslim. Kalau di tempat kita sekarang, kita boleh beza tak Muslim dengan bukan Muslim?
walaupun tak ada misai, walaupun tak ada janggut, walaupun tak pakai kopiah, walaupun tak pakai jubah, walaupun tak bagi salam. Boleh beza tak Muslim dan non-Muslim? Boleh. Awak Melayu, awak Muslim lah, walaupun tak pakai kopiah, walaupun tak ada janggut. Awak India majority, bukan Muslim lah. Saya sebut majority sebab ada juga Muslim. Chinese non-Muslim majority. Jadi perlu tak nak beza? Tak boleh, orang Islam kena simpan janggut. Ini orang panggil salah faham. Hadis betul tapi kefahaman salah. Kenapa? Kerana orang Arab dan Yahudi muka semacam, sama dari sudut apa? Budaya, sama dari sudut makanan dan sebagainya. Bahkan ibadat pun sama. Itulah yang Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. 10 Muharram kita bagi apa? Ashura. Maka Nabi perintahkan orang Islam jangan ikut Yahudi, puasa juga 10 bulan. Tapi Nabi kata orang Islam kena berpuasa 9 dan 10. Ini maksud hadis wa ana uridu an ukhalifuhum. Aku nak beza dengan Yahudi, tak bagi sama. Habis kalau kita berpuasa Sabtu sahaja, Yahudi puasa Sabtu juga. Kalau kita puasa Ahad sahaja, Yahudi puasa Ahad juga. Baik, apa hukum puasa Sabtu sahaja tanpa puasa Jumaat Sabtu, ataupun Sabtu sahaja tanpa Sabtu dan Ahad? Hukum dia adalah makruh, tanzih dia baik, makruh. Maka perlu ataupun tidak kita nak bezakan. Ini orang panggil apa? Ini banyak, kerap kali lah saya ulang. Kadang-kadang tu hadis itu sahih, hadis sahih, hadis betul, tapi cara kita faham itu tak sahih. Cara kita faham tak sahih. Hadis sahih betul, kefahaman kita dhaif. Kefahaman kita yang tak sahih. Sebab apa? Kita salah faham. Macam keadaan di India, kita boleh beza tak ini India Muslim? Kita pergi negara India, kita tengok ini Muslim, ini non-Muslim. Boleh beza tak agak-agak? Bukan tengok dia masuk masjid tak, kita letak 2 orang, ini Muslim, ini non-Muslim. Boleh beza? Tak boleh beza. Maka sebab tu mereka di sana kopiah tak tinggal kalau Islam. Bukan kata dia warak tak, begitu tu warak orang sana Islam, kopiah pun tak tinggal tu, tidur pakai kopiah. Nak kata apa? Warak. Bukan, sebab nak bezakan mereka tu Islam, maka dia pakailah kopiah. Kalau tak, orang tengok tak boleh beza. Sama-sama dia pun tak boleh beza. Kulit sama, makan sama, pakai sama. Habis nak beza macam mana? Nak tunggu dia pergi masjid baru boleh beza? Susah lah. Dia bila tengok, oh pakai kopiah, ini Muslim, pakai tudung, Muslim. Maka Nabi SAW mengatakan wa ana uridu an ukhalifum dari segenap segi. Tapi kita sekarang ni nak ikut, bukan nak bagi beza, nak bagi sama. Nak bagi sama, ikut perangai, ikut budaya, ikut pakaian, ikut. Kita bukan nak bagi beza, kita nak bagi sama. Ikut trend itu, ikut trend ini. Maka mana yang dikatakan sebagai apa? Hendak bezakan antara Muslim dengan non-Muslim. Bukan hanya dari sudut ibadat, tetapi dari sudut apa? Tingkah laku, dari sudut hubungan, dari sudut pakaian, dari sudut pemakanan dan sebagainya. Sebab tu kita tengok Nabi SAW pernah menepis tangan seorang jariah, dan juga sahabat yang ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni nak ambil lauk, kita kata ambil lauk lah, ambil tangan kiri, ambil tangan kiri, Nabi tepis. Nabi kata kul biyaminik wala ta'kul bishimalik. Ambil dan makan masuk dalam mulut. Ambil tangan kanan, masuk dalam mulut tangan kanan. Supaya berbeza dengan apa? Yahudi. Supaya beza dengan apa? Syaitan. Bukan kata makan tetapi ambil. Sebab tu Nabi SAW terlalu obses dengan kanan, sehingga Aisyah mengatakan
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayamuna fi sya'ni kulli. Nabi terlalu obses dengan kanan, makan, pakai, tak kiralah berjalan, masuk masjid, semua yang baik-baik Nabi SAW akan mulakan dengan kanan. Kalau kiri ni alamatnya tak baik, alamatnya buruk. Maka dari sudut itu kita nampak remeh. Betul? Nampak remeh. Nampak macam saya tak ikut Yahudi pun. Etikot saya, pegangan saya, akidah saya masih lagi dengan Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Yalah memanglah, tapi benda-benda yang remeh ni kalau kita buat lama-lama jadi besar. Betul? Kita anggap kecil, kita anggap benda ni tak ada apa. Tapi benda yang kecil kalau kita buat lama-lama dia jadi besar. Contoh, minum dengan menggunakan tangan kiri. Makan, masuk ke dalam mulut tangan kiri. Dia guna garpu, dia guna sudu, masuk dengan tangan kiri, sengaja. Bukan sebab apa, bukan sebab tangan kanan sakit dan sebagainya, sengaja. Maka ini adalah menyerupai perbuatan orang Yahudi. Tuan-tuan tengok, Yahudi dia makan, dia masuk dalam mulut dia tangan kanan kiri. Tengok parti betul-betul. Tengok orang putih makan, masuk dalam mulut dia tangan kanan kiri. Kiri. Mesti punya. Ini maka benda-benda yang kita anggap sebagai remeh, benda yang kita anggap sebagai lekeh ni yang sebenarnya ada manfaat, sebenarnya ada fadilat. Baik, begitu juga dalam bab puasa tadi saya sebut, bila Nabi sampai, Nabi melihat Yahudi berpuasa 10 Muharram. Nabi kata, kamu puasa apa ni? Kami berpuasa pada hari ini kerana Musa diselamatkan daripada Firaun. Maka Nabi kata, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Oleh itu kami terlebih layak terhadap Nabi Musa berbanding kamu. Kenapa? Kamu mengaku ikut Nabi Musa tapi kamu tak ikut sepenuhnya kitab Taurat. Kamu hazaf, kamu buang, kamu seleweng. Maka kamu tak layak untuk membesarkan hari Ashura. Maka kami lebih layak. Maka Nabi kata apa? Puasalah 9, 10. Disebutkan juga bahawasanya Nabi memerintahkan supaya berpuasa 11. 9, 10, 11. Maksudnya 9 Muharram, 10 Muharram dan juga 11 Muharram. Dan juga di dalam ibadat kita ada sahur. Ibadat puasa kita ada sahur. Yahudi ada sahur tak? Makan sahur ada tak nama istilah dia sahur? Tak ada. Maka itu adalah salah satu daripada pembeza, nak membezakan antara ibadat kita dengan ibadat orang lain, terutamanya Yahudi. Kenapa? Banyak dalam banyak-banyak agama ni, dalam banyak-banyak agama Nabi terlalu sebut Yahudi. Selalu sebut Yahudi. Yahudi Nasara, Yahudi Nasara. Kerana mereka ahli kitab. Mereka ahli kitab, tapi mereka menyeleweng daripada kitab yang diturunkan. Yahudi dan Nasara. Nasara Nabi kata lebih baik daripada Yahudi. Nasara lebih baik daripada Yahudi. Dia sudut apa? Lebih dekat dengan Islam. Nasrani lebih dekat dengan Islam. Maksudnya Kristian lebih dekat dengan Islam. Bukti daripada dia, Nabi menghantar satu pasukan delegasi para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Habsyah ni Ethiopia lah sekarang. Nabi menghantar supaya sahabat ini tengok kot-kot boleh sebarkan Islam di sana. Rupanya tak ada ruang. Tapi raja dia yang beriman, yang percaya dengan Nabi Musa, mengikut kitab Injil totally, dia ikut semua. Dia tahu kebenaran, dia masuk Islam. Raja ni payah nak masuk ni. Sebab tu surat-surat yang dihantar oleh Nabi SAW, Nabi target raja dulu. Nabi target raja dulu. Raja Rom, Nabi hantar surat kepada Raja Rom. Raja Rom baca. Nabi hantar surat Raja Parsi, dia koyak surat Nabi, dia buang macam tu. Sebab tu turun ayat kita baca Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum, surah Ar-Rum kan. Maksudnya Rom bila mengalahkan Parsi, orang Islam seronok. Seronok orang Islam. Bukan seronok sebab kerajaan Rom menang.
Tapi seronok sebab kerajaan Rom mengalahkan Parsi. Okey, kita nak ambil mudarat, kena ambil mudarat yang paling ringan. Itu maksud dia panggil apa? Irtikabul akhaffid dararain. Mengambil mudarat yang paling ringan. Apa maksud mudarat yang paling ringan? Contoh, ada dua penyakit. Satu kencing manis, satu jantung. Yang mana ni? Kalau diberi pilihan, okey, awak nak sakit jantung kan nak kencing manis? Dua-dua saya tak mau. Memang dua-dua tak mau. Salah satu. Kalau diberi pilihan, kita pilih mana? Jantung berat ni, KO terus ya. Kencing manis ni ada harapan lagi. Saya pilih kencing manis lah. Dia panggil ambil mudarat juga, tapi yang paling ringan. Jadi mudarat antara Rom, iaitu Kristian, dengan Parsi, Majusi, mana yang paling ringan? Rom. Maka sebab tu masyarakat muslimin bersorak bila Rom menang. Kenapa? Bukan kerana Rom menang, tetapi kerana Parsi kalah. Kerana tu mudarat lebih besar. Yahudi ni dalam sejarah berapa orang masuk Islam? Agak-agak berapa orang masuk Islam? Sejarah Nabi berapa orang masuk Islam? Tak ada. Berapa sikit sangat. Berapa belas lah. Sekarang ada dengar cerita Yahudi masuk Islam? Payah. Kalau Kristian masuk Islam, beratus ribu orang masuk Islam kan. Tapi kalau Yahudi, sorry lah, Yahudi cukup lihat kan. Sangat-sangat lihat. Okey. Kemudian hadis yang terakhir, kata Nabi SAW tentang berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah habis tadi tentang puasa pada Sabtu dan juga Ahad dan Jumaat. Kemudian berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah ni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Hari Arafah ni, wukuf di Arafah ni adalah rukun terbesar dalam ibadah haji. Kerana Nabi sebut al-hajju Arafah. Haji ialah Arafah. Bermaksud kemuncak ibadah haji adalah Arafah. Dalam solat apa rukun terbesar? Sujud. Kerana sujud ini, sebab tu dimentionkan dalam Quran, warka'u wasjudu warka'u ma'ar raki'in wasjud waqtarib, menunjukkan bahawa dia adalah rukun yang besar. Kalau pergi haji tapi tidak wukuf, dia skip, bukan bayar dam pun tak sah juga, sebab dia meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan ibadah fardu haji, bolehlah bayar dengan dam. Tapi kalau tinggal rukun, bayar dam pun tak jalan juga. Dia kena buat. Baik wukuf di Arafah walaupun seketika. Maka pada hari itu, bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji, dia ada fadilat lain, iaitu berpuasa pada hari tersebut. Orang buat haji puasa tak? Tak. Yang berpuasa adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Maka ada di sana dipanggil puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah. 10 lah. Sana 9, kita 10. Kita 10 raya dah lah. 10 itu dah masuk hari raya Aidil Adha. 9, apa fadilat dia? Yukaffaru. Kafarah ni dipanggil penghapus dosa. Penghapus dosa mana? Sanatul madiyah, tahun lepas. Wasanatul baqiyah, tahun depan. Tahun lepas, tahun depan, 2 tahun. Dosa yang bagaimana? Dosa kecil. Bila kita sebut kafarah tentang dosa ni, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Muslim, tidak ada mana-mana Muslim yang ditimpa musibah, Muslim yang ditimpa penyakit, Muslim yang dalam keadaan keluh kesah, Muslim yang bersedih, sehingga kan dia tertusuk duri yang kecil. Pijak duri sakit kan. Kata Nabi, illa yukaffirullah biha khatayahu.
Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa kecil dia. Inilah orang kita sebut apa? Bila kita mengadu sakit, maka orang kata itu adalah hapus dosa. Apa? Itu adalah kafarah, itu adalah penghapus dosa awak. Adakah betul? Ya, itu disebut dalam hadis Muslim. Sedangkan walaupun Nabi kata apa? Walaupun paling kecil, seseorang yang pijak duri, kaki dia kena duri, oh sakit, itu juga dianggap sebagai kafarah. Apatah lagi orang ditimpa musibah besar. Musibah besar, sakit yang agak serius, jantung, diabetes, darah tinggi, macam-macam kan. Maka itu adalah kafarah. Yang dinamakan kafarah ni penghapus dosa kecil saja. Besar tak? Besar dia kena buka buku lain. Buku apa? Buku Taubatan Nasuha. Kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat-syaratnya. Baik, jadi sekali itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.